Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari bab 5 iaitu fertigasi. Bersama saya dengan Cikgu Nur Diana binti Ramli. Reka bentuk sistem fertigasi yang bakal terhasil akan mengaplikasikan teknologi dalam pemasangan sistem pengairan. Teknologi yang digunakan dalam sistem fertigasi ini dapat meningkatkan hasil dan kualiti tanaman. Sistem ini lebih praktikal serta sesuai dengan amalan pertanian yang sistematik. Dalam bab ini, tumpuan adalah pada teknologi dalam reka bentuk sistem pengairan titis. (5.1) Reka bentuk sistem fertigasi. Mari kita sama-sama melihat apakah definisi sistem fertigasi. Sistem fertigasi ialah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Sistem fertigasi merupakan satu daripada cabangan hidroponik. Hidroponik merupakan satu kaedah penanaman tanpa tanah. Kaedah ini memerlukan larutan zat makanan di dalam takungan yang berisi air. Hidroponik terbahagi kepada beberapa teknik. Pertama, teknik aliran dalam. Kedua, teknik aliran cetek. Ketiga, teknik takung. Keempat, teknik pasang surut. Kelima, aeroponik. Dan yang terakhir adalah teknik pengairan titis ataupun teknik agregat. Sebagai maklumat tambahan, fertigasi ialah gabungan dua perkataan Inggeris iaitu fertilization yang bermaksud pembajaan dan irrigation iaitu pengairan. Pembajaan dilakukan secara serentak melalui sistem pengairan. Sistem hidroponik yang pertama adalah teknik aliran cetek. Larutan baja disalurkan dalam palung yang mengandungi akar tanaman yang ditanam. Pam digunakan untuk menyalurkan larutan air baja ke dalam palung. Paras larutan baja yang cetek. Yang kedua adalah teknik aliran dalam. Teknik ini menggunakan kaedah yang sama dengan hidroponik aliran cetek. Perbezaannya hanya dari segi penggunaan saiz palung, iaitu lebih lebar dan lebih tinggi serta paras air pada akar. Paras larutan baja yang dalam. Yang ketiga, teknik takung. Biji benih disemai pada media tanaman dalam bekas yang diletakkan di atas larutan baja pada takung. Jenis takung yang digunakan haruslah tidak telus cahaya, tidak serak panas dan tidak berkarat. Takung. Teknik hidroponik yang keempat adalah teknik pasang surut.
Teknik pasang surut ini menggunakan alat pengatur masa atau timer untuk mengawal pengaliran larutan baja pada tanaman. Larutan baja akan mengalir ke tanaman dan surut ke bawah serta masuk semula ke dalam tapungan. Pergerakan anak panah dalam grafik menunjukkan pergerakan air. Larutan baja pasang dan surut menggunakan timer. Sistem hidroponik yang kelima adalah aeroponik. Akar tanaman yang tergantung di udara dalam ruang tanaman disembur dengan lautan baja secara semburan kabus melalui nozzle mengikut masa yang ditetapkan. Dengan cara ini, akar akan cepat menyerap nutrien. Aeroponik merupakan inovasi terbaru dalam hidroponik. Semburan lautan baja pada akar. Teknik hidroponik yang keenam adalah teknik pengairan titik ataupun teknik agregat. Teknik paling berkesan kerana campuran baja dan bekalan air dapat disalurkan terus ke akar pokok mengikut masa yang ditetapkan. Sistem boleh diaplikasikan dengan menggunakan pen penitis atau pita penitis. Pen penitis menyalurkan air melalui tiub mikro yang disambungkan ke dalam polybag. Pita titis menyalurkan air melalui lubang-lubang halus, emitter, yang berada di sepanjang pita tersebut. Larutan baja menitis ke dalam bekas. Jenis tanaman yang sesuai bernilai tinggi. Pertama, tomato. Kedua, timun Jepun. Ketiga, cili merah. Keempat, terung. Kelima, melon. Keenam, strawberry. Dan yang terakhir, pokok hiasan. Terdapat beberapa tujuan penanaman fertigasi dijalankan. Yang pertama, memudahkan pengawalan serangga dan perosak tanaman. Yang kedua, pemberian baja yang lebih berkesan kepada tanaman. Dan yang terakhir, mengelak penyakit bawaan tanah yang disebabkan oleh kulat. Antaranya ialah Pythium, Fusarium, Rhizoctonia dan penyakit layu kulat. Terdapat beberapa kelebihan penggunaan sistem fertigasi. Yang pertama, penggunaan baja yang cekap. 85% penyerapan berbanding kaedah tabur, iaitu 30% penyerapan. Yang kedua, penggunaan air yang efisien diserap terus oleh akar tanaman. Yang ketiga, pembajaan serentak dan nutrien lengkap dibekalkan secara terkawal dan sesuai untuk peringkat umur. Yang keempat, menghindar masalah penyakit kerana penggunaan media tanaman dan persekitaran yang bersih. Kelima, atasi masalah tanah tidak subur, perumah kepada penyakit dan perosak tanaman. Masalah rumpai yang rendah,
hasil tanaman ditingkatkan, dan yang terakhir sekali, kos operasi dikurangkan, iaitu pengurusan air, baja dan tenaga buruh. Terdapat dua kaedah penanaman fertigasi di Malaysia. Yang pertama, penanaman menggunakan struktur perlindungan hujan ataupun SPH. Kebaikan menggunakan struktur ini adalah mengelakkan tanaman daripada cepat layu akibat pancaran UV daripada cahaya matahari. Yang kedua, mengelakkan atau mengurangkan serangan penyakit yang disebabkan oleh kulat. Dan yang ketiga, mengurangkan penggunaan racun perosak. Kaedah penanaman fertigasi yang kedua di Malaysia ialah penanaman tanpa struktur perlindungan hujan. Semasa musim hujan, air hujan akan bercampur dengan air baja di dalam polybag. Ini akan mengakibatkan kandungan baja dalam media tanaman menjadi cair. Penanam perlu menggunakan racun kulat dan racun serangga untuk melindungi tanaman mereka daripada serangan penyakit. Terdapat beberapa komponen utama sistem fertigasi. Pertama, sumber, iaitu tempat simpanan nutrien. Yang kedua, medium, laluan penyampaian nutrien. Dan yang ketiga, alur keluar atau outlet, di mana tempat keluaran nutrien ke tanaman. B. Komponen sistem fertigasi komersial. Pertama, tangki nutrien, berfungsi menakung larutan baja. Yang kedua, pam air, mengepam larutan baja dan air dari tangki nutrien ke sistem pengairan. Yang ketiga, set penitis, dripper, tube mikro dan nipper. Set penitis ini akan diletakkan di tanah berdekatan dengan pangkal tanaman. Yang keempat, penapis. Menapis benda asing daripada masuk ke dalam sistem pengairan dipasang selepas pam air. Yang kelima, alat pengatur masa, timer, memastikan penyaluran saluran larutan baja dilakukan pada masa, kekerapan dan kuantiti yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, paip ladang, terdiri daripada paip utama, paip sekunder dan paip tertier. Paip PVC, iaitu paip utama dan paip sekunder. Paip poli sering digunakan untuk paip yang ketiga, iaitu paip tertier. Terdapat beberapa jenis bahan penyambungan. Yang pertama, bahan penyambungan paip poli untuk paip utama dan paip sekunder, iaitu penyambung lurus, penyambung T, penyambung L. Dan jenis bahan yang kedua adalah bahan penyambungan untuk paip tertier. Pertama, soket sama. Kedua, siku 90 darjah. Ketiga, injak penahan. Dan yang terakhir adalah T sama. Bekalan elektrik dalam sistem fertigasi membekalkan kuasa elektrik ke pam air. Sumber air diperlukan dalam kuantiti yang banyak dan pH-nya adalah antara 5.5 sehingga 6.5. Kualiti air ditentukan dengan menggunakan pH meter dan EC meter. Sumber air adalah seperti sungai, kolam, tasik dan telaga.
Bahagian C, keperluan asas. Terdapat dua jenis keperluan asas dalam sistem fertigasi. Yang pertama, tangki larutan baja. Yang kedua, larutan stok baja. Perlu disediakan dua tong bagi dua jenis larutan baja. Pertama, tong A untuk larutan baja A dan tong B untuk larutan baja B. Kedua-dua larutan ini akan dicampurkan dan disatukan dalam satu lagi tong, iaitu tong C. Terdapat beberapa media tanaman. Pertama, kokopit. Yang kedua, peat moss. Dan yang ketiga, sekam padi bakar atau sekam padi mentah. Biji jenis terbahagi kepada beberapa jenis yang utama. Dan alat pengukur digunakan untuk mengukur pH air. Biji benih yang telah dipilih perlu disemai terlebih dahulu di dalam dulang semaian daripada jenis plastik hitam atau polistirena. Selepas 2 minggu, anak benih ini sedia untuk diubah ke dalam polybag. Sekian dahulu para pelajar. Semoga bahan yang disediakan dapat membantu para pelajar untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Sekian, terima kasih.